Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Nur Adawiyah binti Nik Kamrudin. Saya dari unit PKK3. Hari ini saya akan membentangkan refleksi digital berkenaan dengan tugasan 2 pentaksiran berterusan DAPD 1032 yang diinterdisiplinarikan dengan kursus PKK 1172. Kali kita pergi kepada isi kandungan. Yang pertama kita ada pengenalan, yang kedua kita ada perkaitan antara model TPAC dengan proses penghasilan Google Site PKK 1172. Yang ketiga kita ada perkaitan The Digital Competence Framework 2.0. Yang keempat kita ada perkaitan model pembelajaran pelajar dalam penghasilan Google Site. Yang kelima kita ada perkaitan piawaian pelajar ISTE di dalam penghasilan Google Site. Yang terakhir sekali kita ada perkaitan model 3R dan juga model Triple E. Kita masuk kepada perkara yang pertama, iaitu pengenalan. Penghasilan slide ataupun bahan pembentangan yang saya buat ini ada objektifnya, iaitu yang pertama, saya ingin menghubungkaitkan teknologi seperti alatan digital, perisian digital di dalam pembelajaran secara digital yang menjadikan satu bahan pembelajaran itu lebih menarik dan juga interaktif. Yang kedua, saya ingin menerangkan fungsi pengaplikasian teknologi dalam penghasilan projek. Dan yang ketiga, saya ingin menerangkan kemahiran yang diperoleh semasa penghasilan projek. Yang terakhir sekali, saya akan menerangkan kelebihan pengaplikasian digital kepada diri saya sebagai seorang pelajar. Kita pergi kepada perkara yang seterusnya, iaitu perkaitan TPAC dengan penghasilan Google Site yang telah saya buat. TPAC, seperti yang kita tahu, TPAC ada 3 komponen penting, iaitu content knowledge, pedagogical knowledge dan technological knowledge. Kita pergi kepada komponen ataupun elemen yang pertama, iaitu content knowledge, di mana isi kandungan yang saya benamkan di dalam Google Site itu adalah dipilih berkaitan dengan bidang yang saya pelajari dalam pendidikan awal kanak-kanak, iaitu seni bahasa dan sastera dalam pendidikan awal kanak-kanak, dan subkursusnya adalah PKK 1172. Pemilihan tajuk ini sudah semestinya adalah bersesuaian untuk digunakan dalam PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak. Kita pergi kepada komponen yang kedua, iaitu pedagogical knowledge, di mana saya membenamkan isi kandungan ini di dalam Google Site, dan perkara ini adalah perkara yang baguslah, kerana apabila saya menggunakan Google Site, saya dapat mendedahkan ataupun menyebarkan informasi yang maklumat yang berinformasi itu kepada orang lain dengan cara yang lebih mudah dan juga menariklah. Yang ketiga, komponen yang ketiga iaitu technological knowledge, di mana proses pencarian maklumat adalah dengan menggunakan teknologi, iaitu Google Search dan juga Google Scholar. Di samping itu, penerapan penggunaan alatan digital, iaitu Google Site, untuk membenamkan isi kandungan yang dipilih secara kreatif dan inovatif. Sudah semestinya penggabungan ketiga-tiga elemen ini menjadikan model TPAC yang membentuk satu bahan pengajaran dan pelajaran yang berteraskan teknologi bagi mendatangkan pembelajaran yang lebih bermakna kepada kanak-kanak itu sendiri. Seterusnya adalah perkaitan The Digital Competence Framework 2.0 dengan penghasilan Google Site. Yang pertama, sebelum saya meletakkan ataupun membenamkan isi kandungan ke dalam Google Site, saya mencari dahulu maklumat melalui artikel menggunakan Google Search, dan kemudian saya menilai dan menapis untuk memastikanlah maklumat tersebut adalah sahih dan juga tepat berdasarkan rujukan yang ditulis pada bahagian sumber rujukan itu. Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi. Saya bersama ahli kumpulan saya telah melaksanakan kolaborasi bersama dengan guru luar untuk berkongsi maklumat dan juga bertukar-tukar pendapat menggunakan aplikasi Google Meet, iaitu perisian yang dikeluarkan dan juga diiktiraf oleh Google sendiri sebagai pengantara ataupun penghubung antara kami secara maya. Jangan risau, identiti individu yang berkaitan adalah
tidak disalahgunakan. Yang ketiga, penciptaan kandungan digital. Okey, di mana maklumat-maklumat yang saya nilai dan tapis tadi saya menghuraikan semula di dalam Canva secara infografik dengan menggunakan kemahiran mengolah mengolah ayat secara kendiri mengikut kefahaman saya supaya tiada pencerobohan hak cipta berlaku. Seterusnya, keselamatan. Sudah semestinya ia adalah mesra alam kerana sepanjang pencarian maklumat ataupun pencatatan nota itu tidak menggunakan sebarang kertas, dan saya hanya menggunakan Google Doc untuk mencatat segala nota. Okey, dan juga aplikasi yang saya gunakan adalah diiktiraf oleh Google, maka ia sudah semestinya menjamin keselamatan peranti dari sebarang virus dan juga iklan yang tidak diingini. Okey, seterusnya, penyelesaian masalah. Okey, semasa saya dan ahli kumpulan saya berkolaborasi dalam Google Meet, berlaku masalah dan kami berjaya mengenal pasti punca masalah yang mengakibatkan gangguan semasa proses kolaborasi, semasa proses pertukaran pendapat itu dilaksanakan, iaitu masalah gangguan internet, dan juga berlaku masalah ketika proses merakam paparan ataupun screen recording, dan saya berjaya mengendalikan dengan baik. Seterusnya adalah perkaitan antara model pembelajaran pelajar dengan penghasilan Google Site. Okey, model pembelajaran pelajar ia merangkumi 3 elemen penting, iaitu yang pertama, belajar cara belajar, yang kedua, perhubungan, yang ketiga adalah aspirasi. Okey, kita pergi kepada elemen yang pertama, iaitu belajar cara belajar. Merangkumi 3 subkomponen yang penting, iaitu metakognitif, maklum balas dan juga agensi. Kita pergi kepada subkomponen yang pertama, iaitu metakognitif, di mana semasa taklimat tugasan 2 GAPD berkenaan dengan projek inilah dilaksanakan, saya dan rakan-rakan yang lain bertanyakan pelbagai persoalan kepada pensyarah dan juga meneliti segala maklum balas yang diterima, dan kami mencatat segala maklumat-maklumat penting di dalam Google Docs. Yang kedua adalah maklum balas. Saya melakukan refleksikan diri berdasarkan maklum balas oleh pensyarah, di mana saya telah pun membuat draft di dalam Google Site dan bertanya kepada pensyarah adakah Google Site yang dibuat ini adalah betul ataupun tidak. Dan yang ketiga adalah agensi, di mana pensyarah kami iaitu Puan Nur Ashikin memberikan kebebasan kepada kami untuk menghasilkan Google Site dengan cara yang tersendiri tanpa menghadkan penggunaannya. Jadi saya dapat membuat eksplorasi kendiri tentang penggunaan sesuatu button di dalam Google Site itu. Okay, seterusnya, elemen yang kedua adalah perhubungan yang merangkumi 2 subkomponen utama, iaitu kesepunyaan dan juga merangkai. Kesepunyaan ini saya telah pun membantu rakan-rakan saya yang lain semasa proses menyiapkan projek digital ini. Dengan sebagai contoh, saya membantu rakan saya untuk embed link dari Canva ke dalam Google Site. Dan seterusnya, subkomponen yang seterusnya adalah merangkai, di mana saya belajar tentang cara untuk menggunakan Google Site ini secara kendiri dan juga dibantu oleh pensyarah dan juga rakan yang lain supaya lebih mahir. Okey, elemen yang ketiga di dalam model pembelajaran pelajar ialah aspirasi, di mana ia merangkumi 2 subkomponen penting. Yang pertama adalah jangkaan dan juga yang kedua adalah keperluan dan minat, di mana semasa saya mengambil masa sebanyak 9 hari untuk menyiapkan projek Google Site ini, bermula daripada 20 hari bulan 6 2023 sehingga 29 hari bulan 6 2023. Okey, subkomponen yang kedua adalah keperluan dan minat, di mana saya menghias Google Site ini menggunakan kreativiti dan minat saya sendiri dan tidak menciplak idea orang lain. Perkaitannya seterusnya adalah perkaitan antara piawaian pelajar estate dengan penghasilan Google Site. Okey, ia merangkumi 7 komponen penting, iaitu pelajar diberdayakan, kewarganegaraan digital, pembina pengetahuan, mereka bentuk inovatif, pemikir computational, communicator kreatif dan juga collaborator global.
Okay, kita pergi kepada komponen yang pertama, iaitu pelajar diberdayakan, di mana saya memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin dengan seperti menggunakan alatan digital iaitu laptop dan juga telefon pintar, serta menggunakan memaksimumkan penggunaan perisian digital seperti Google Search, Google Scholar, YouTube, Canva, Google Site dan sebagainya secara maksimum. Yang kedua adalah kewarganegaraan digital, di mana saya melakukan pencarian maklumat di dalam laman sesawang yang sah dan diiktiraf sahaja dan tidak memberikan info peribadi dengan sewenang-wenangnya. Yang ketiga adalah pembina pengetahuan, di mana saya mencari maklumat melalui sumber digital seperti YouTube dan artikel di dalam Google Scholar yang dapat membantu saya menjana idea-idea baru berdasarkan idea-idea yang telah sedia ada. Okey, seterusnya pereka bentuk inovatif, di mana saya menghasilkan projek Google Site ini secara autentik. Seterusnya adalah pemikir computational, di mana saya merancang strategi secara teratur dan juga sistematik, seperti mengasingkan perkara yang lebih utama kepada perkara yang kurang penting, di mana sebelum saya menghasilkan Google Site itu, saya mencari dulu maklumat daripada artikel di dalam Google Search dan juga Google Scholar. Kemudian saya menilai dan menapis maklumat-maklumat itu, dan saya membenamkan maklumat-maklumat itu menggunakan ayat saya sendiri, menggunakan kefahaman saya sendiri di dalam Canva. Dan step yang seterusnya, saya menghias Canva itu dengan grafik ataupun elemen-elemen yang ada di dalam Canva supaya tampak lebih interaktif dan juga menarik. Dan seterusnya saya mengembed link daripada Canva ke dalam Google Site, dan akhir sekali barulah saya menghias Google Site itu supaya ia kelihatan lebih menarik dan juga cantik lah. Dan seterusnya adalah komunikator kreatif, di mana saya di sini menceritakan pengalaman sendiri melalui rakaman video menggunakan ekspresi muka dan juga nada yang turun naik untuk mengurangkan rasa bosan kepada penonton. Okey, pembentangan saya ini adalah bersifat santai tetapi padat dengan maklumat yang informatif. Dan terakhir sekali adalah collaborator global, di mana saya dan ahli kumpulan saya lain telah pun menemu bual seorang guru daripada prasekolah untuk berkongsi pendapat dan juga pengalaman beliau untuk memperluaskan lagi perspektif saya dalam konteks seni bahasa dan sastera yang ingin saya ketengahkan di dalam Google Site nanti. Seterusnya adalah perkaitan model Triple E di dalam penghasilan Google Site. Ia merangkumi 3 perkara, iaitu engagement, enhancement dan juga extension. Yang pertama adalah engagement, iaitu keterlibatan, di mana saya telah pun menetapkan matlamat tentang berapa lama tempoh masa yang bakal diambil untuk menyiapkan projek ini. Dan juga penetapan ini amat membantu saya dalam mendisiplinkan diri dan juga memotivasikan diri untuk menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Seterusnya adalah enhancement, iaitu peningkatan, di mana saya telah pun menggunakan alatan digital untuk mencatat nota daripada menulis menggunakan kertas dan juga pen. Dan juga saya telah pun mendapat bimbingan yang baiklah daripada pensyarah, iaitu Puan Nur Ashikin, supaya saya ini tidak tersasar daripada laluan yang betul. Dan terakhir sekali adalah extension, iaitu perkembangan, di mana saya berpeluang untuk melakukan eksplorasi secara kendiri tentang alatan dan juga perisian digital dengan bebas pada setiap masa. Saya dapat belajar melalui YouTube dan juga Google Search tentang cara menggunakan Canva dan juga tentang cara menggunakan Google Site. Dan yang terakhir sekali adalah model 3R yang menerangkan tentang kuadran 3R yang merangkumi 4 perkara penting, iaitu A, pemerolehan, B, aplikasi, C, asimilasi dan D, adaptasi. Okey, kita pergi pada A, pemerolehan, di mana saya mendengar arahan dan juga info-info penting yang diberikan oleh pensyarah semasa taklimat tugasan dilaksanakan, dan juga saya telah mencatat segala maklumat-maklumat itu di dalam Google Docs. So, tiada sebarang kertas dan pen yang digunakan. B, aplikasi, saya mencari maklumat-maklumat yang berkaitan dengan isi kandungan yang hendak saya laksanakan menggunakan sumber digital secara maksimum. Dan C, asimilasi, saya telah pun membuat rumusan berkenaan dengan maklumat yang saya peroleh itu dan telah membenamkannya ke dalam Canva.
Dan di adaptasi, saya telah saya telah mewujudkan satu Google Site dan juga membenamkan isi kandungan ke dalam Google Site tersebut, dan juga saya telah pun menghias Google Site itu secara kreatif dan inovatif tanpa unsur plagiat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.